pertama telah pun diserang, dibunuh, bukannya diberi amaran tidak ditangkap tapi telah pun dibunuh. Yang lain mungkin dalam keadaan ditawan dan sebagainya. Bermaksud apakah jangkaan doktor pada nasib akan menimpa mungkin konvoi-konvoi yang lain bergerak dalam satu armada yang besar ya, dan apakah kemungkinan mereka begitu terima, dan laporan yang kami terima bahawa mereka meneruskan pelayaran. Apakah ini akan mencipta satu risiko? Ini telah pun meningkatkan semangat masyarakat Madani untuk meneruskan cara ini untuk memberi bantuan kepada Gaza, sebab kita dapati bahawa kesemua mereka yang telah kembali dan mereka-mereka yang that organize this armada terus berkeyakinan bahawa inilah cara kita untuk membawa bantuan kepada Gaza, dan juga untuk kita memfokuskan perhatian dunia kepada kezaliman yang dilakukan oleh Israel. Sebab sebelum ini terdapat juga 3 konvoi daripada darat untuk masuk ke Gaza. Ini adalah konvoi-konvoi yang dipelopori oleh Viva Palestina. Hidup Palestine, long live Palestine. Bermula pada tahun Januari 2008, dua tahun yang lepas, oleh George Galway dan rakan-rakannya di London, United Kingdom. Kita lihat bagaimana orang-orang barat, civil society begitu bersungguh-sungguh untuk menyelamat orang-orang Islam dan juga rakyat Palestin yang beragama Kristian juga. Jadi ini bukan merupakan masalah ras agama, tetapi suatu isu kemanusiaan. Dan 3 konvoi ini, satu daripada London bergerak sebanyak 5,000 batu melalui Rafah masuk ke dalam Gaza. Konvoi kedua daripada Amerika Syarikat, suatu penerbangan oleh aktivis di Amerika Syarikat untuk ke Gaza. Dan yang terakhirnya yang terbesar, sebanyak 250 kenderaan membawa aktivis-aktivis daripada 20 buah negara yang telah pun masuk ke dalam Gaza melalui Rafah. Dan di situ juga Viva Palestina telah pun bergabung sama dengan masyarakat Madani Viva Palestina, dan telah pun memberi sebanyak 4 ambulans, fully equipped ambulans, dan sebanyak $250,000 ringgit, dan juga wang sebanyak $100,000 untuk membantu konvoi ke Palestin. Kita dapat melihat kesimpulan bahawa konvoi ini berlayar dengan penuh optimis, penuh tawakal, penuh redha, dan juga mengharapkan bantuan dari langit insya-Allah akan turun untuk membantu mereka. Tapi dari segi kita melihat bahawa kalaulah seandainya kita tidak mendoakan, tapi seandainya ada berlaku ancaman seterusnya daripada Israel, jadi dari pihak mana lagi kita mengharapkan bantuan? Sedangkan PBB mungkin memberikan, hanya mengutuk dan juga mengecam, tetapi tidak memberikan bantuan. Kalau Israel menyerang dengan ketenteraan, apa salahnya mereka juga membalas supaya dapat dihalang itu daripada berlaku. Daripada ramai yang lebih terbunuh, aktivis yang lebih terbunuh. Jadi apakah mungkin solusi singkat yang dapat kita lihat dalam masa terdekat ini? Saya optimis. Saya rasa mereka tidak akan melakukan apa yang telah mereka lakukan di atas Freedom Flotilla. That was a PR disaster for Israel. All right. Now the world has seen the true face of Israel. Dan kita kena yakin bahawa bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. I remember, saya ingat apa yang telah pun dikatakan oleh Martin Luther King Jr. He said, the arc of the moral universe always bends towards justice. Maknanya jalur akhlak kemanusiaan senantiasa bengkok terhadap keadilan. Dan ini juga telah pun dinyatakan oleh setiap khatib pada setiap hari khutbah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memerintahkan kamu agar berlaku adil dan berlaku ihsan. To do the best, to excel. Jadi insya-Allah inilah usaha kita kepada kemanusiaan, kepada rakyat Palestin, supaya kita boleh kembalikan mereka kepada hak mereka untuk kebebasan, keadilan, and to self-determination, insya-Allah. Kita melihat kepada sejarah yang berlaku pada penghujung 2008 ketika Gaza diserang, mungkin istilahnya sama seperti yang dilakukan sebelum ini. Tapi dalam konteks perairan, saya melihat bahawa kemeluapan, kemarahan masyarakat dunia agak sedikit berbeza. Mungkin mereka lebih terbakar dengan apa yang berlaku. Sedangkan itu jelas menunjukkan bantuan kemanusiaan. Apakah selepas ini akan berlaku suasana yang lebih berbeza pada jangkaan doktor sendiri? Mana saya perhatikan selama 2 tahun bersama dengan Viva Palestina, dan juga saya percaya wakil yang dihantar itu memiliki semangat juang yang sangat tinggi untuk membantu saudara seagama kita di Gaza. Saya rasa ini merupakan satu turning point di dalam sejarah dunia yang hitam ini, dan insya-Allah kita akan dapati jikalau sekatan ini tidak dilepaskan
lagi banyak flotila akan ke Gaza untuk membawa bantuan, dan insya-Allah ia akan relief rakyat Palestin daripada kesengsaraan mereka kini. Ya, dan Israel pastinya dalam keadaan kepanasan ketika ini. Sudah pasti. Ya, dengan tekanan demi tekanan yang cuba diberikan, dan kita bermunajat kepada Allah supaya dia berturunkan bantuan yang luar biasa untuk menangkis kejahatan Israel. Bantuan daripada langit, insya-Allah. Insya-Allah. Itu doa kita bersama, insya-Allah. Dan saya pun rasa begitu teruja dengan semangat yang cuba dibawakan, persembahan ucapan oleh Doktor begitu bersemangat sekali. Dan saya rasa itu mungkinlah ditiup oleh semangat anggota Viva Palestina sendiri yang sentiasa bersemangat untuk bersama-sama. Walaupun pernah juga mereka lakukan ancaman, ya, tak kira di darat, di udara maupun di perairan, sentiasa ada ancaman, tapi kita yakin dan juga kita berusaha sebaik mungkin untuk menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dan mungkin kata-kata akhir yang dapat diberikan oleh Doktor kepada segenap penonton Indonesia untuk hari ini supaya kita lebih rasa bersemangat bersama-sama dengan mereka yang berjuang ke jalanan ini. Saya merayu kepada masyarakat Madani Malaysia secara umumnya, ya, melewati batas-batas agama, bangsa dan kebudayaan. Kita harus celik mata kita kepada kebiadaban yang berlaku ke atas suatu atas Palestin. Dan bersama-samalah kita bergabung tenaga dengan NGO yang ada di Malaysia yang begitu banyak. Di Viva Palestina saja ada lebih kurang 50 NGO, ya, berbagai bangsa, ya, dan agama. Dan ini merupakan suatu jihad kemanusiaan, ya, dan bersama-sama kita membantu rakyat Palestin untuk menikmati kembali kebebasan mereka dan keadilan and self-determination untuk menentukan masa depan mereka, insya-Allah. Setelah Israel mencipta penjara yang terbesar di dunia, Gaza, walaupun itu bukanlah penjara secara konkret, tapi itulah penjara ciptaan Israel yang mensengsarakan penduduk Gaza. Tapi mereka tetap juga bernafas seperti biasa walaupun di sebalik runtuhan ada semangat luar biasa, dan juga mengharapkan doa anda semua. Terima kasih untuk Dr. Musa Nordin yang berkongsi pengalaman saya begitu singkat walaupun dah 15 minit kita berbincang. Terima kasih banyak. Dan juga suara yang membangkitkan suara jihad, insya-Allah kita doakan bersama. Dan selepas ini saya juga